اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 52, baris yang kedua daripada bawah. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 52, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, hatta yukhayyirahu min ayyi, macam mana hak jari baru tu, min ayyi ke iyyi, ayyi, hak rumi ayyi, hak rumi comel, hak tu iyyi. Saya pun iyyi juga, tapi salahlah nak ayyi. Min ayyi, ayyi ni daripada barang mana ia. Min ayyi hulalin, bukan min iyyi. Min ayyi hulal imani sya'a yalbasuha. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok. Meninggal memakai pakaian elok kerana merendah diri, bukan kerana riak, kerana merendah diri, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika kuasa ia barang siapa atasnya atas memakai pakaian yang elok, nescaya menyuruh akan dia, akan barang siapa oleh Allah Ta'ala pada hari qiyamah atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia ya Allah. Hak rumi ada tak akan dia? Ada tak? Hingga memberi pilih ia ya Allah, ada tak akan dia? Hak rumi ada tak akan dia? Hak rumi. Mana hak rumi tak bengah belakang hak rumi ni. Nescaya hingga memberi pilih ia akan dia. Akan dia ada tak? Tak ada. Yukhayyirahu, memberi pilih ia ya Allah hu, akan dia,
Akan barang siapa. Dia ada akan dia tu. Daripada barang mana segala hullah. Segala hullah iman. Hullah ni pakaian. Menghendaki barang siapa, menghendaki ia, memakai ia akan hullah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkaitan dengan merendah diri adalah sifat hati yang dipuji pada syarak. Lawan kepada tajuk kita adalah takabur, membesar diri. Itu sifat kecelaan, dosa yang besar, takabur. Kemudian nak cerita pula sebaliknya, lawan pada sifat takabur adalah sifat tawaduk. Merendah diri adalah kelakuan sifat hati yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca minggu lepasnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Artinya tiada menambah oleh Allah Ta'ala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan dikurniakan pahala yang besar, dan akan diampuni kesalahannya di hari akhirat. Orang yang mudah-mudah memaafkan kesalahan orang lain ketika hidup atas dunia, yang mana kesalahan kita dengan Allah yang banyak kesalahan kita dengan Allah, kita duduk kira kesalahan orang kepada kita, kita tidak mahu maafkan, padahal kita lagi banyak kesalahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesalahan yang sebenar-benar. Adapun kesalahan sesama kita kerana melanggar syarak yang ditetapkan oleh Allah. Walhal apa yang berlaku kesalahan sesama kita, orang ambil harta kita, hakikinya bukan harta kita pun, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi panggil kesalahan sebab syarak telah menetapkan kita tidak boleh ambil harta orang yang hakikinya bukan harta sesiapa tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kira kesalahan lah dari segi undang-undang syarak, walaupun hakikinya bukan harta sesiapa melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita kesalahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana harta tu hakikinya milik Allah, tapi kita guna ikut nafsu kita, buat perkara yang tidak diredai oleh pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi besar. Jadi kesalahan sesama kita, kesalahan itu hukum syarak, kena jaga pula hukum syarak. Jangan kita menafikan hukum syarak. Tak apa, ambil harta sesama kita halal. Sebab apa? Sebab bukan harta sesiapa, harta itu milik Allah. Maka halal ambil harta sesama kita. Waktu boleh terundur kepada kafir zindik, kafir murtad yang menafikan hukum syarak, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Konong-konongnya dia kira hakikah, konong-konongnya ini hakikah yang terpesong, yang boleh terundur pada kafir zindik, kafir yang menafikan hukum syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya itu kesalahan sesama kita. Kesalahan kita kan lebih besar dan lebih banyak. Tiba-tiba kesalahan sesama kita, kita nak buat kerah, kita tambah maafkan. Jadi kalau kita tak memaafkan, tak ada apa-apa, sebab bukan wajib maafkan. Tetapi kalau kita maafkan, pahala yang besar,
akan dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah. Merendah diri kerana Allah. Bukan merendah diri kerana ada tujuan yang tertentu, bukan. Bukan merendah diri kerana kelebihan yang ada pada seseorang, bukan. Merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau merendah diri kerana kekayaan seseorang, dalam hadisnya, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu zahaba sulusa dini. Sesiapa yang merendah diri bagi seseorang yang kaya kerana kekayaannya, nescaya hilang 2/3 agamanya. Dia merendah diri bagi orang yang kaya kerana kekayaan. Kerana kekayaan hilang 2/3 agamanya. Adalah hadis yang lainnya, man tawadha'a li ghaniyin salihin zahaba sulusa dini. Sesiapa yang merendah diri bagi orang kaya yang soleh, bukan orang kaya yang derhaka. Zahaba sulusa dini, hilang 2/3 agama. Tapi merendah diri bagi orang kaya yang soleh ni, li ghinahu lah, kerana kekayaan. Kerana kekayaan dia. Tapi orang kaya ni soleh sekalipun, kalau merendah diri kerana kekayaannya, hilang 2/3 agama. Ni dah ni, tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggi akan dia, itu hak rumi dah. Hak rumi gitu dah. Kan hak rumi senyap je ni. Hak Jawi mana Nazri? Melainkan meninggalkan. Melainkan meninggalkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Begitu. Tak jumpa. Sebab hak minggu lepas ada dua tempat yang mana cetakan baru tu salah, tapi tak ada orang beritahu. Ada 2 tempat hak minggu lepas. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Meninggikan. Hak Jawi baru meninggalkan. Meninggalkan, salah tu. Meninggikan. Saya ni hak Jawi lama, meninggikan. Hak Rumi meninggikan. Hak Jawi baru tu meninggalkan, salah. Illa rafa'ahullah, malaikat meninggi akan dia oleh Allah Ta'ala. Itu satu tempat. Mana satu tempat lagi hak minggu lepas? Hak hadis, la yadkhul jannata ahadun fi qalbihi. Mana hak Rumi? Fi qalbihi. Qalbihi. Hak Jawi baru qablihi. Qalbihi, bukan qablihi. Jadi kalaulah tak sama tu, beritahulah. Sebab sebelum ni terkadang hak Jawi lama saya pakai ni yang salah. Terkadang hak Jawi ni hak Jawi
Lama pesen gini lah. Ni pesen kuning ni. Kitab kuning orang panggil. Pesen kuning. Orang tambuh kitab kuning. Dia tukar warna putih. Jadi Jawi barunya warna putih. Tak ada kitab kuning dah. Kitab putih pula. Tapi cetakan tak sama. Cetakan tak sama. Walaupun muka surat sama. Tapi cetakan tak sama. Maknanya terkadang hak saya ni salah. Hak kitab putih. Hak kitab kuning ni salah. Hak kitab putih. Tak Jawi baru tu betul. Tapi hak minggu lepas tu dua tempat. Hak kitab putih tak betul. Kitab kuning hak betul. La yul jannata ahadun fi qalbihi, bukan fi qablihi. Fi qalbihi, di dalam hatinya. Tu. Rumi comel tau. Kemudian hak tadi melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kitab Jawi lama dengan kitab Jawi baru. Muka surat pun tak sama. Muka surat pun tak sama. Ni muka surat sama lagi. Jawi lama warna kuning, Jawi baru warna putih, muka surat sama. Tapi cetakan tu ada sedikit lah. Terkadang hak lepas-lepas dah ni, hak saya ni banyak juga salah cetakan. Tapi hak Jawi baru warna putih tu betul cetakan. Lepas tu kena tengok pula hak Rumi tu dia baiki macam mana cetakan dia. Itu mana saya biasa sebut dah lah. Tersilap, tersalah, cetakan bukan pengarang. Tengoklah. Maknanya fi qalbihi, tiba qablihi. Meninggikan, tiba meninggalkan. Jauh tu. Melainkan meninggikan akan dia akan seseorang yang merendahkan diri kerana Allah ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendah diri, Allah taala akan mengangkat. Orang yang mengangkat diri, Allah taala akan merendahkan. Hak dalam ayat tu. Khafidatur rafi'ah tu. Khafidatur rafi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku hari kiamat, laisa liwaq'atiha kazibah. Laisa liwaq'atiha kazibah. Maknanya kiamat tu tidak ada seseorang pun yang boleh ingkar, boleh menafikan. Khafidatur rafi'ah. Khafidatun ni mengangkat. Khafidatun ni merendah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang yang takabur, yakni akan orang yang derhaka. Khafidatur rafi'ah, khafidah ni Allah taala merendahkan, menjatuhkan orang yang derhaka, termasuk orang yang mengangkat diri, orang yang menyombong diri. Khafidatur rafi'ah, Allah taala akan merendah, menjatuhkan orang yang sombong, orang yang mengangkat diri. Rafi'ah ni Allah taala mengangkat, Allah taala meninggikan orang yang taat akan Allah, termasuk orang yang merendah diri di dunia. Khafidatur rafi'ah, Allah taala akan menjatuhkan orang yang meninggi diri, dan Allah taala akan meninggi, mengangkat orang yang merendah diri di dunia. Ini kalau kita nak fokus kepada meninggi diri, derhaka, merendah diri, ketaatan. Kalau kita nak umum gak khafidatur rafi'ah, Allah taala akan menjatuhkan, Allah taala akan merendahkan orang yang derhaka kepada Allah. Dan rafi'ah ni Allah taala akan meninggi, mengangkat orang yang taat akan Allah. Itu umumlah. Kalau kita nak ambil bicara kita sini gak khafidatur rafi'ah, menjatuh, merendah akan orang yang mengangkat dia, orang sombong.
Mengangkat, meninggi akan orang yang merendah diri atas dunia. Man tawada'a rafa'ahu Allah wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Sesiapa yang merendah diri, nescaya Allah akan mengangkat, dan siapa yang mengangkat diri, nescaya Allah Taala akan merendah, menjatuhkan. Jadi meninggi diri, sombong sifat kecelaan, merendah diri sifat kepujian. Tapi merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana tujuan yang lain. Merendah diri tujuan lain macam mana? Merendah diri supaya orang kadang-kadang dia merendah diri, sama ada percakapan, sama ada kelakuan. Terkadang ada ciri-ciri riak di situ. Sebab apa dia bercakap rendah diri? Nak saya kata, oh dia memang dia orang rendah diri. Hari nak seorang angkat dia seumpama tu. Percakapan, kadang-kadang kelakuan dia merendah diri. Oh dia bagus, tawaduk. Tak tujuan dia nak seumpama tu. Tapi orang ni bukan orang luar ni, diri sendirilah yang mengetahui. Tapi nak cerita, terkadang seseorang ni rupa merendah diri tapi bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Terkadang kerana riak. Kerana supaya diangkat oleh orang, dikata oleh orang sebagai orang yang merendah diri. Oh dia bercakap maknanya saya ni ilmu tak ada. Ada ni. Supaya apa? Supaya orang kata dia ni orang yang merendah diri. Tapi kita janganlah kata kepada orang yang menyatakan saya tak ada ilmu, awak ni dia riak, jangan. Kita kira dia merendah diri, gitulah. Tapi terkadang orang yang bercakap seperti merendah diri, orang yang melakukan perbuatan seperti merendahkan diri, terkadang bukan kerana Allah. Kerana selain Allah, kerana riak. Sebab nanti bicara berkaitan dengan riak, nanti bicara berkaitan dengan riak, mana? Dalam kitab ni riak ada 6 macam. Dan kedua, riak dengan kelakuan, seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata. Ini apa? Riak dengan kelakuan. Ketiga, riak dengan pakaian. Riak dengan pakaian, seperti memakai akan kain-kain yang kasar dan bertampung-tampung supaya disangka akan dia ahli tasawuf. Yang keempat, riak dengan perkataan. Ini. Kadang-kadang riak dengan dengan kelakuan, dengan perkataan, dengan pakaian. Maknanya perkataan tu, perkataan dia bercakap lembut, rendah diri, tapi bukan kerana Allah, tapi kerana supaya disangka oleh orang ianya adalah orang yang tawaduk. Ada ni. Ni rendah diri kerana Allah, bukan kerana yang lain. Sebab itulah bicara hati ni bicara yang sangat halus, yang kita memang kena sentiasa titik beratkan hak perkiraan berkaitan dengan hati ni. Sedikit-sedikit je. Padahal merendah diri dengan kelakuan, merendah diri dengan percakapan, itu kepujian. Dan ni, itu kepujian. Mana bercakap tidak menyombong diri, kelakuan tidak menggambarkan kesombongan. Mana bercakap dengan merendah diri, orang dengar pun suka, orang dengar pun tak tersinggung.
Ada ni. Walaupun terkadang dia bercakap tu dia menegur kita. Dia bercakap tu dia menegur kita benar. Tapi dia bercakap ketika menegur kita tu bercakap dengan percakapan yang merendah diri. Tak terasa kita, bahkan rasa malu pula kitanya. Ada ni. Sebab apa? Sebab dia menegur kita tu dengan percakapan yang merendah diri. Ada ni. Tapi tadilah makna sedikit sahaja. Terkadang zahirnya percakapan yang merendah diri, kelakuan yang merendah diri, tapi terkadang bukan kerana Allah, kerana supaya dipuji oleh orang bahawa ianya orang yang merendah diri. Sebab itulah kita ni kena sederhana lah. Sederhana. Maknanya kalau kita buat, maknanya percakapan kelakuan merendah diri itu lebih-lebih. Kadang-kadang hak ni ada hal lain pula pada ni. Tapi itu tak boleh nak tuju ni. Lepas tu kata bicara hati masing-masing, bicara yang halus. Bukan merendah diri dipanggil lakonan, itu merendah diri lakonan. Tapi jadi, memanglah kalau pelakon terbaik jadi pelakon terbaik. Akhirnya terbongkar kemudian siapa dia sebenarnya. Jadi selama ni dia punya lakonan, maknanya ramai orang yang memuji, menyanjung, mengangkat. Tapi dia punya lakonan dia real. Ni panggil pelakon. Pelakon awak ni. Itulah hak anugerah pelakon terbaik tu adalah. Kadang-kadang orang rupa agama lah. Terkadang dia punya lakonan dia cukup. Maknanya jadilah lakonan dia tu. Lakonan orang panggil, bukan sebenar. Anak di sini merendah diri semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain. Bukan merendah diri untuk riak, untuk dapat pujian dan sanjungan. Ini nak cerita berkaitan dengan merendah diri, sifat kelakuan hati yang dipuji oleh syarak. Macam tadilah, terkadang orang ni dengan percakapan yang merendah diri, hak sebenar lah, hak tak sebenar dia dengan Allah Ta'ala lah. Mana kalaulah dinasihat pun kita mudah terima. Mana ni? Sebab dia nasihat dalam keadaan dia merendah diri. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah, orang takabur ni siapa? Orang takabur ni, kata Imam Ghazali, orang takabur ni huwallazi in wu'iza anifa wa in wa'aza anifa. Orang takabur ni in wu'iza anifa. Apabila ditegur, nescaya dia marah, melenting. Wa in wa'aza anifa. Kalau dia menegur dengan keras. Ni orang sombong. Tapi kalau orang tawaduk, apabila dia tegur, dia terima mudah-mudah. Apabila dia menegur dengan merendah diri. Ni orang tawaduk. Orang takabur Mazali kata, tegur je melenting, marah. Tapi time dia tegur orang, tegur dengan keras. Orang sombong macam mana? Orang tawaduk bila ditegur, dia terima kasih, alhamdulillah. Ni orang mudah diri. Dia menegur pula, menegur dengan lembut, dengan percakapan yang merendah diri. Ni orang tawaduk. Pak Ghazali kata ni memang betul-betul lah. Orang sombong kalau tegur siap. Kamu siapa? Mudah kenal ke aku siapa? Ni orang sombong. Kalau tegur gak melenting. Walah kalau dah ditegur benda tu benda yang sebenar salah, kita terimalah. Tapi kadang-kadang yang ditegur melenting ni bercakap bab rohani, penyucian rohani. Penyucian rohani lah bila ni nasihat berkaitan dengan perjalanan penyucian rohani yang sebenarnya macam mana, begian. Fokus kat ilmu fadha'in terdahulu.
Itu jalan yang sebenar. Tegur melenting lalu. Tapi cakapnya penyucian rohani. Faham-faham lah. Tapi bila tegur orang, tegur dengan keangkuhan. Ni orang sombong. Di hadapan dia akan ceritalah orang sombong ni, mereka yang tolak kebenaran. Al-kibru man batal haq. Takabur ni orang yang tolak kebenaran. Dia tolak kebenaran. Cerita kebenaran, dia akan tolak. Tegur, dia akan melenting, marah. Walah, bila ditegur, tilik tengoklah. Jalanan kamu betul ke tidak sebenarnya? Ikut jalanan hak agama Allah Subhanahu wa taala, tengok. Tapi orang sombong tak boleh. Tegur je akan melenting, tuan-tuan Ghazali. Dia tegur dengan keras. Orang yang tawaduk ditegur, dia akan tilik kembali, dia akan muhasabah kembali. Kalau yang ditegur, yang perkara yang tegur tu tak salahnya, kenapa kamu kata salah? Dia akan perjelaskan. Dia akan perjelaskan dengan rendah diri. Orang tegur, tapi teguran tu dah betul pun. Tak ada salah pun apa yang dia lakukan. Tapi dia akan menjelaskan dengan merendah diri. Kalau orang sombong, kebetulan yang ditegur tidak salah, ambil peluang tu lah. Kalau terang-terang dia salah pun dia melenting dah, ni orang sombong. Kemudian orang yang merendah diri ni, bila dia menegur dengan suara yang lembut, suara yang merendah diri. Sebab apa? Menegur untuk kebaikan sama-sama, bukan kerana kesombongan. Ini beza mana? Langit dan bumi, ya tak? Utara dan selatan. Antara orang yang takabur, sifat kecelaan, dengan orang yang tawaduk, sifat kepujian. Ini bicara hati belaka ni. Nak buang sifat takabur. Cara ni, obatnya macam mana? Dia akan bicara di hadapan, dia akan bicara macam nak menghilangkan sifat takabur, macam mana nak semakan sifat merendah diri. Ini semua adalah kewajipan kepada kita yang disandarkan kepada pilihan kita dan usaha kita. Yang mana kewajipan kepada kita ni adalah perkara yang di bawah ikhtiar dan usaha kita. Jadi nak membersihkan hati dari sifat takabur, nak menghiasi hati dengan sifat kepujian, kewajipan pertama ilmu, belajar. Belajar tu ada ikhtiar dan usaha kita. Selepas dapat ilmu, beramal dengan bahawa membersihkan hati daripada sifat kecelaan takabur, beramal dengan bahawa menghiasi hati dengan sifat kepujian tawaduk. Hak beramal ni pun pilihan dan perbuatan usaha hamba. Jadi macam mana cara untuk menghilangkan sifat takabur? Obat dia akan cerita kemudian. Nak menghilangkan sifat takabur, ada ni. Hak ni hak kewajipan kepada kita. Ada pun daripada amal ibadah kita, daripada sembahyang sunat puluh-puluh, ratus-ratus rakaat, daripada puasa sunat tiap-tiap hari, sentiasa dalam keadaan perutnya lapar, kurang makan, dalam keadaannya membaca Al-Quran 1, 2, 3 hari khatam sekali, berzikir, berselawat puluh-puluh ribu. Hak ni bicara lain. Hati akan disucikan oleh Allah. Ini kurniaan, bukan ikhtiar usaha kita. Ini kurniaan, bukan ikhtiar usaha kita. Ini penyucian rohani, hak lapis atas. Ini kita bicara ni penyucian rohani yang wajib fardu ain kepada kita. Hak ni bicara dulu. Bicara ni dulu. Barulah pergi kepada memperbanyakkan amal tadi. Memperbanyakkan amal tadi, Allah Ta'ala akan menyucikan rohani. Itu kurniaan, bukan ikhtiar dan usaha kita. Itu kurniaan. Tapi nak pergi kepada nak dapat kurniaan dengan perbanyakkan amal-amal sunat, ini pastikan dahulu ilmu hak fardu ain
amal batin fardu ain ni kita selesaikan. Faham tak ni? Kalaulah hati mengekali dosa besar takabur yang mewajibkan neraka, dia kalau tidak diampuni, dalam keadaan kita memperbanyakkan amal-amal sunat, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak saya baca hak semalam di Masjid Putih, kitab Minhajul Abidin. Sebab apa? Sebab ini membersihkan hati daripada sifat kecelaan umpama takabur adalah ikhtiar dan usaha kita yang diwajibkan ke atas kita. Tapi hak ni tidak dipedulikan. Hak dia pada amal zikir banyak-banyak, dia kata boleh menyucikan rohani hak lapis atas. Macam nak menyuci rohani hak lapis atas? Tidak diterima oleh Allah sebab mengekalkan maksiat dosa besar yang mewajibkan neraka dalam keadaan dia melakukan amal-amal yang sunat yang sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena letak molek lah. Mana hak ilmu amal yang menjadi pilihan dan usaha kita yang wajib fardu ain dengan ilmu dan amal kemudian dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu laduni, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bila bicara bab ilmu fardu ain, ilmu kasbi yang wajib kita usaha belajar, tidak dipedulikan. Dia kata ada ilmu laduni, itu kurniaan Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beramal, orang yang belajar ilmu, beramal dengan ilmu, Allah Ta'ala akan kurnia ilmu laduni. Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan barang yang ia ketahui. Ilmu hak wajib belajar kena ada dulu, kemudian beramal. Warasallahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan kurnia kepada ini ilmu yang dia tak tahu, ilmu laduni dia panggil. Tapi pada siapa? Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari itu. Mana apa? Kena belajar dahulu ilmu hak kasbi, hak pilihan dan perbuatan usaha kita tu. Beramal, beramal tu Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu laduni. Tapi belajar hak kewajipan fardu ainnya tidak. Ada ilmu laduni dia kata. Ni jalan tak betul belakalah. Maknanya amal sama juga. Amal hak pilihan dan usaha kita membersihkan hati dari sifat kecelaan umpama takaburnya tidak dipedulikan. Lepas tu dibicarakan berkaitan dengan penyucian rohani yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal ibadah sunat yang diterima oleh Allah. Bukan amal ibadah sunat berserta dengan takabur, itu tidak diterima oleh Allah. Tambahan pula perbanyakkan amal sunat, akidah pun tak peduli. Perbanyakkan amal sunat, ilmu fiqh fardu ain pun dikesampingkan. Itu bukan tu. Sekarang ni dia ada macam-macam. Kena beringat molek lah. Kena beringat molek. Hak mana hak kewajipan kita belajar, ikhtiar dan usaha. Hak mana amal hak kewajipan atas kita, beramal, ikhtiar dan usaha. Kita disunahkan. Walaupun hakikinya ikhtiar usaha itu semua datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak ilmu laduni kurniaan serah kepada Allah. Hak sekucian rohani nak Allah menyucikan hati, Allah Ta'ala naikkan darajah, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lompat-lompat bukan. Ni hak kewajipan kita ni. Belajar molek berkaitan apa ditakabur, apa ditawaduk, hak tu hak belajar yang menjadi pilihan dan usaha kita, yang menjadi kewajipan ke atas kita. Beramal ni pula ni. Tapi macam mana nak menghilangkan sifat takabur, dia akan bicara kemudian, dipanggil obat penawar yang menghilangkan sifat takabur. Tapi hilang macam mana? Atas penawar yang kita guna itulah penawar yang macam mana, mujahadah kitanya macam mana. Tapi kalau kita sentiasa melazimi ilmu bicara bak hati, adalah bukan kata ilmu bicara bak hati lah, kita melazimi belajar ilmu fardu ain, akidah diri, amal zahir fiqh diri, amal batin tasawuf diri. Tak ada jalan nak takabur.
Nak bengok, nak akak muka pun malu. Pandai ni. Kalau kita belajar ilmu diri, dia panggil ilmu akidah kita. Ilmu bab amal zahir kita. Ni ilmu bab bicara hati kita. Nilai balik macam mana pegangan kita, amal zahir kita, hati kita macam mana. Kita banyak salah dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada jalan nak takabur. Apabila alhamdulillah selesailah ilmu fardu ain serta dengan amal, kemah dah kita bicara berhati pun sama juga. Nak takabur, nak membesar dirinya ikut jalan mana. Apa yang ada di kita ni semuanya adalah taufik hidayah daripada Allah. Kemudian untung nasib kita kemudian kita tak tahu. Sekarang alhamdulillah duduk dalam belajar dan beramal. Tapi al-ibrah bi khawatimiha, bi'iktibaran perkiraan seseorang tu bahagia ahli syurga, seseorang tu celaka ahli neraka adalah di kesudahan. Kesudahan kita terjamin ke? Pada ni. Kalau kesudahan kita terjamin, memang kita masuk dalam daftar ada nama kita dah, beres dah kitanya, boleh dah nak takabur. Terjamin ke kesudahan kita? Pada ni. Kita belajar sangat. Amal kita macam mana, kesudahan kita macam mana. Tengok orang tak belajar tu, dia tak belajar, dia buat apa-apa kesalahan, memang itu kesalahan. Pada masa itu, masa akan datang kita dah tahu dianya macam mana. Gitu jelah. Pandai ni. Akan datang tiba-tiba Tuhan buka hati dia, dia pun bertaubat. Dia baru mula nak belajar, Tuhan matikan dia. Mati dalam keadaan dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagian baik untuk dia. Kita belum tentu lagi. Mana bab ilmu, bab diri kita sendiri kita sentiasa. Maka mudahlah kita nak jaga hati kita. Itu jalan kita nak membersihkan hati kita daripada sifat takabur, contohnya takabur ke, ujub ke, riak ke. Jadi depan dia akan ceritalah macam mana dia panggil obat penawar untuk menghilangkan sifat takabur. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok. Meninggal ia akan memakai pakaian elok ni kerana merendah diri. Merendah diri kerana Allah. Pada ketika kuasa ia barang siapa atasnya atas memakai pakaian yang elok. Nescaya menyuruh akan dia akan barang siapa oleh Allah pada hari kiamat, menyuruh atas kepada sekalian makhluk hingga memberi pilih ya Allah akan dia akan barang siapa daripada barang mana segala hullah pakaian iman menghendaki ia memakai ia akan hullah dikendaki. Ini huraian dikendaki dengan menyuruh atas kepada makhluk bahawa memasyhurkan akan dia akan barang siapa tadi ni oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia, dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang siapa tadi, kerana mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna hullah itu asal dia dua helai kain yang baru yang diselendang dan kain yang dipakai di pinggang, itu asalnya. Jadi hullah iman ni pakaian iman. Orang yang meninggalkan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah, dalam kan dia berkuasa, dia mampu untuk pakai pakaian elok. Tapi orang ni kena jagalah kerana Allah. Bukan tadi
Bukan riak kerana pakaian. Kenapa pakai pakaian hok kasar-kasar? Kenapa pakai pakaian hok biasa-biasa? Kerana nak seorang kata dianya orang ahli tasawuf. Tu dia. Ni dak ni. Dia meninggalkan memakai pakaian elok ni kerana merendah diri kerana Allah. Pada ketika kuasa ia. Kenapa tidak pakai pakaian elok? Allah pakaian elok mahal. Kita pun modal tak cukup. Itu tak masuk bicara di sini. Dia berkuasa nak pakai pakaian elok, tapi dia pakai pakaian yang sederhana. Pakai pakaian sederhana kerana merendah diri kerana Allah. Allah Ta'ala akan masyhurkan di hari akhirah kepada sekalian manusia yang lain. Tetapi kalau seseorang dia pakai pakaian yang elok, jadi salah ke? Tidak. Dia pakai pakaian elok kenapa? Kerana dia nak menzahirkan kenikmatan yang dikenakan Allah, dan dia nak meninggikan kesyukuran dia kepada Allah. Atau atas hati masing-masing. Bukan berarti pakai elok ni bukan orang yang merendah diri, orang yang sombong. Orang yang tidak pakai elok walaupun dia berkemampuan, barulah orang yang tawaduk. Jangan salah faham. Dia orang yang berkemampuan, dia pakai baju hok ni, hok branded apa? Ya? Branded tau. Hok ada jenama tu. Ni bukan orang yang merendah, orang takabur. Jangan. Tak ada ni. Mana diselesa dengan pakaian yang yalah. Pada ni. Tapi dia bukan sombong. Dia begini je. Apa-apa pun hati nombor satu. Dia pakai baju hok comel, tapi hati dia tidak sombong. Dia pakai pakaian yang biasa-biasa kerana dia nak menunjuk kepada orang, walaupun dia orang kaya raya, tapi dia orang yang bukan ahli dunia. Tu mana apa? Hati masing-masing. Di sini dak ni. Dia meninggalkan pakai pakaian elok kerana merendah diri kerana Allah. Bukan kerana nak menunjuk pada orang. Makna aku ni walaupun orang yang berkemampuan, tapi pakai pakaian macam ramai-ramai. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa dia ni bukan orang yang menyombong diri. Nak tunjuk dia ni orang yang bukan ahli dunia. Kalau hati seumpama tu, jadi riak pula. Tapi dia kok mana pun, yang lebih mudah kita nak kawal hati adalah sederhana. Sederhana. Kita berkemampuan ke, kemampuan yang biasa-biasa ke, kita pakai pakaian yang sederhana. Kalau sama macam orang nak riaknya kat mana? Kalau pakaian tu hebat sangat, kena jaga pula, takut timbul takabur. Kalau kita pakai pakaian yang agak kurang daripada orang lain, kena jaga pula, takut timbul riak. Orang lain, kamu tengok orang lain tu, pakai comel-comel, sederhana je, bukan pakai mewah, sederhana. Tengok kamu pakai, maknanya berkedut-kedut. Ni baru betul orang akhirat, ahli tasawuf, bukan ahli dunia. Pada ni pakaikan pelekat, dia punya belipak sebelah belakang, dekat-dekat nak sampai ke lutut belah belakang. Belipaknya kan pelekat. Sebab apa? Tak gosok. Kalau gosok je, itu ahli dunia. Saya gosok pun tidak. Berkedut. Kan pelekat berkedut, pakai berkedut. Sebab apa? Saya ni ahli tasawuf. Pada ni. Tapi kita tengok orang yang berpakaian yang seumpama, jangan pula kita kata dianya orang riak. Ini kita bicara hati kita. Lebih mudah kita jaga hati dengan pakaian yang sederhana, kelakuan yang sederhana, yang tidak menonjol hala kelebih dan tidak menonjol hala kekurang. Itu lebih mudah kita nak jaga hati. Menonjol hala kelebih kok, mula nak mari takabur. Hala kekurang kok, mulalah mari nak menunjuk-tunjuk bahawa kita ni orang tasawuf. Contoh,
Tapi kalau kita tengok orang yang berpakaian yang agak menonjol daripada orang lain, kita tak boleh nak tomoh hati dia. Tengok tu pakaian dia, orang sombong ni. Jangan. Tengok pakaian dia ni. Ni nak suruh kata dia tasawuf ni, nak menunjuk. Jangan. Yang kita bicara sekarang hati kita. Mana hal lebih mudahnya berpakaian yang sederhana sebagaimana ramai-ramai. Ke macam mana kita? Kalau sama kan sama je. Nak sombongnya di mana? Sama je. Nak menunjuk kita di mana? Tak ada lah. Betul, khairul umur awsatuha, Nabi kata sebaik-baik pekerjaan adalah yang sederhana. Ada ni. Ada pun sampai peringkat dengan pakaian yang mana yang buruk-buruk, itu mari daripada latihan guru. Itu marilah latihan guru. Guru yang mursyid. Dia tengok anak murid dia ni seorang ni berjanguk sangat ni. Guru nak latih dia. Guru suruh dia pakai pakaian yang buruk-buruk, lusuh-lusuh. Itu latihan daripada guru. Itu latihan dari guru yang mursyid. Itu bab lain pula. Bukan kita yang buat-buat. Tapi kalau memang sikap kita seumpama tu kurang menitik beratkan pakaian, bukan kerana nak riak, tapi ingat baik, agama kita tahsinul hay'ah adalah sunat. Syariat kita tahsinul hay'ah sunat. Sunatnya macam mana? Hadis Jibril. Macam mana Jibril AS berjumpa dengan Nabi SAW? Rajulun bayadus siyah sawadus sya'ri. Rajulun sawadus sya'ri bayadus siyah. Seorang lelaki yang mana bajunya putih, rambutnya hitam. Comel kelakuan dia ni. Siapa ke tak ada tanda musafir pun tak ada. Mana comel? Bukan kata orang musafir ni pakaian dia akan jadi macam mana orang musafir jalan jauh, pakaian dia. Macam mana orang musafir rambut dia? Orang musafir jalan jauh rambut dia macam mana? Kusuk sedikit lah sebab jalan jauh. Tapi Jibril AS jumpa Nabi, pakaian dia putih comel, rambut dia hitam molek, tak ada pun gambaran orang yang musafir jalan jauh. Mana apa? Pakaian pun comel, tubuh badan pun comel. Maka ulama istimak hukum bahawa disunatkan kita tahsinul hay'ah, mengelokkan kelakuan pakaian ataupun tubuh sebagaimana yang digambarkan oleh Jibril AS ketika berjumpa dengan Nabi atas rupa seorang lelaki yang tidak dikenali. Jangan lupa tu. Tahsinul hay'ah memang disunatkan. Jangan faham agama ni dia kena cukai cemaking, keduk, hak berat laginya, bau pun tak sedar. Tu bukan agama tu. Tu bukan. Tu lagi jauh, tu bukan. Orang nak semai duduk dekat pun pening. Dia nak tutup dia punya bau yang kurang elok tu, dia tutup pula dengan dia cuah pula minyak wangi. Orang bau, sekali wangi sekali apok ni apa benda ni, pening orang duduk sebelah. Wangi kan ni dia tuang minyak wangi. Minyak wangi tu dia tuang. Seolah-olahnya lah, bukan tuang. Tapi jadi dia nak tutup apa? Apa? Angit gelah hak angit itulah busuk bango. Ni bukan makin. Ni bukan hak yang ditetapkan oleh syariah. Syariahnya tahsinul hay'ah. Elok kelakuan pakaian ataupun tubuh tetapi yang sederhana. Dan hanya senya adalah membesar diri itu sangat besar dosanya hingga tiada masuk syurga mereka itu yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya, kerana ada di bawahnya, bawah membesar diri, 3 macam daripada kekejian yang besar. Dibalik semula kepada pembicaraan membesar diri, sifat takabur, sifat kecelaan.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.